Okey, kita akan buat teknik menulis karangan sebab karangan ni cikgu rasakan satu aspek yang paling penting dalam peperiksaan bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab karangan ni dia mempengaruhi markah kita. Maksudnya kalau kita tak cekap untuk melakukan karangan, automatik di dalam peperiksaan kita akan mendapat markah yang teruk. Sebab karangan ni dia bermain dengan membina ayat, tata bahasa dan juga ejaan. Okey, kalau tiga aspek ni kamu teruk, nescaya kertas kamu tu akan jadi hancur berkecai lah. Okey, sebab tu cikgu menitik beratkan aspek menulis karangan ni di segmen yang terakhir online kelas kita. Okey, memandangkan minggu depan kamu akan berjumpa saya dekat center dan alhamdulillah pengurusan pilih saya lagi untuk menjalankan kelas kamu, dan minggu depan kita jumpa kat center. Ini adalah kelas online yang terakhir. Okey. Okey, kita tengok dalam menulis karangan ni, penulisan karangan ni ada teknik dan juga proses dia. Okey, kalau kamu tahu karangan yang baik, kamu boleh nampak macam mana proses untuk menulis dia, dan juga karangan yang tak baik, ada proses untuk menulis dia. Ada dua perbezaan yang ketara. Kalau karangan yang tak baik ini, struktur ayatnya lintang pukang. Contohnya, dia campur habis, dia campur aduk habis. Ayat majmuk pun dia campur, ayat soal pun dia buat masuk juga, dan juga center dekat Sungai Dua. Musyid tanya, center dekat Sungai Dua. Sungai Dua Pulau Pinang. Okey, dan proses ini dan teknik ini adalah penting bagi kamu untuk pelajar-pelajar SPM, sebab SPM ni dia terikat dengan teknik-teknik untuk menjawab dia. Okey, musyid dekat Johor, wallahu alam lah. Saya nanti pengurusan akan bagi tahu macam mana nanti. Okey. Okey, sekarang ni kita lihat dulu apa dan juga teknik dan juga proses dia. Ada 4 teknik yang perlu kamu lalui untuk menulis karangan ni. Yang pertamanya mentafsir tajuk soalan. Maksudnya kamu kena pasti apa yang soalan nak. Kalau kamu tak kena pasti apa yang soalan nak, kamu akan membuat karangan yang berlain daripada tajuk. Contohnya karangan tu dia nak suruh kita tulis tentang cara-cara untuk memupuk semangat perpaduan. Contohnya, berikan cara-cara ataupun tuliskan sebuah karangan tentang cara-cara untuk memupuk semangat perpaduan di Malaysia. Itu tajuk karangan dia. Tetapi kita silap tafsir dan kita menulis faktor-faktor berlakunya perpecahan perpaduan. Jadi karangan kita tu bercanggah dengan soalan. Okey, bila bercanggah dengan soalan, markah kamu automatik akan jadi 20 markah sahaja daripada markah keseluruhan. Okey, dia akan baca juga. Tugas pemeriksa dia akan baca juga. Tapi dia baca karangan yang silap, markah maksimum kamu hanya 20 markah saja. Okey, 20 markah tu tolak dengan kesalahan ejaan, kesalahan ayat, kesalahan tata bahasa, kamu akan dapat bawah daripada 20 markah. Bukan kamu dapat 20 markah, tapi bawah daripada 20 markah. Sebab tu cikgu listkan yang pertama ni, mentafsir tajuk soalan ni adalah penting. Sebab kita nak mengenal soalan dulu. Ada pelajar tahun 2009, masa tu dia silap membuat karangan. Dia silap membuat karangan. Karangan istilah yang keluar pada tahun tu adalah implikasi. Implikasi ni adalah kesan, import, tetapi dia buat faktor. Itu silap. Okey, sebab tu mentafsir tajuk karangan ni penting ya. Yang keduanya rangka karangan. Cikgu boleh kira dekat dalam kelas kita ni ada beberapa orang saja ataupun tak ada langsung yang buat rangka karangan. Sebab tu terjadi pelbagai masalah ketika menulis karangan. Contohnya, masalah yang pertama, kamu akan mengulang isi kamu. Tulisan kamu tu lain.
Okey, contohlah isi saya bagi ya. Cara memupuk perpaduan. Program kempen. Contohnya, kamu pun tulis program kempen. Oh, cantiklah kamu tulis kempen apa, nama apa semua. Tiba-tiba kamu bubuh isi yang nombor 3 ataupun isi yang nombor 4 sama maksud dengan program kempen tu. Kamu bubuh situ kempen kerajaan. Padahal pada isi yang pertama tu kamu dah terang dah siapa yang buat kempen. Yang ketiga pula kamu ubah sikit je tajuk isi kamu tu, kamu tulis itu kempen daripada kerajaan. Tadi kamu dah tulis dah mengadakan kempen. Kamu pun salin lah. Dia akan buat PP, pengulangan perenggan. Okey, PP itu adalah pengulangan perenggan. Maksudnya markah kamu tidak dikira. Sebab tu rangka karangan ni penting. Rangka karangan ni penting. Kamu buat pendek-pendek pun tak apa rangka karangan ni. Masa yang dicadangkan untuk rangka karangan adalah 10 minit. Okey, 10 minit. Kamu guna 10 minit ni secara baik, kamu guna 10 minit ni secara maksimum, kamu akan dapat jawab karangan kamu dengan baik. Okey, 10 minit saja untuk buat rangka karangan. Yang ketiganya menulis karangan. Yang ni kamu membina karangan lah. Siapa boleh bagi tahu kat cikgu, karangan SPM ada berapa perenggan untuk karangan umum? Ada berapa perenggan? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Berapa perenggan? Okey, Lukman kata 7. Lagi cadangan 6. Hamdan kata Musyid kata 6. Lagi 6. Okey. Jawapan dia adalah 7. 7 perenggan untuk peringkat SPM. 7 perenggan. Kamu kena make sure ada 7 perenggan. Perenggan yang pertama adalah pengenalan. Perenggan yang kedua adalah isi yang pertama. Yang ketiga isi yang kedua. Yang keempat isi yang ketiga. Yang kelima isi yang keempat. Yang keenam isi yang kelima. Yang ketujuh penutup. Okey, penutup. Ada juga tanya cikgu kalau saya blur waktu tu macam mana cikgu? Waktu tu saya blur, tajuk saya tu memang saya tak minat tajuk tu. Memang tak minat dan memang saya tak boleh hafal. Memang saya tak boleh nak tulis. Kamu boleh buat sekurang-kurangnya 6 perenggan. Okey, 6 perenggan. Kamu bagi 4 isi yang betul-betul kamu boleh dapat markah. Okey? Tapi uraian dalam isi tu kamu kena tengoklah. Kamu buat macam mana? Kalau kamu buat sikitlah markah kamu. Okey? Yang keempatnya adalah yang terakhir sekali menyemak karangan. Okey, kenapa cikgu listkan menyemak karangan dekat sini? Sebabnya cikgu duk tengok sepanjang pengalaman cikgu menjadi seorang guru ni, cikgu tengok di sekolah-sekolah cikgu lah. Okey, di sekolah-sekolah cikgu dan juga tempat-tempat cikgu menjaga, pelajar selalunya keluar awal daripada peperiksaan. Ini cikgu tekankan untuk pelajar-pelajar yang nak ambil SPM pada tahun ni. Okey, kamu bila dah masuk Dewan Peperiksaan SPM ataupun Dewan Peperiksaan di sekolah kamu, peperiksaan sekolah, kamu anggap masa 3 jam ataupun 2 jam setengah yang dibagi untuk kamu tu, untuk menjawab soalan tu, adalah masa perjuangan kamu. Okey, habis masa tu, habislah perjuangan kamu. Peperangan kamu dah habis. Okey, cikgu dulu cikgu tak pernah keluar awal daripada peperiksaan. Sampailah cikgu ambil STPM tingkatan 6. Ada 3 jam, cikgu akan habiskan 3 jam. Walaupun kelebihan yang Tuhan bagi dekat cikgu adalah menulis dengan pantas. Cikgu boleh habis STPM, karangan STPM ada 3 section, masa yang diberi adalah 3 jam, cikgu boleh habis dalam 2 jam setengah. Ada lagi setengah jam. Setengah jam tu cikgu gunakan untuk menyemak karangan. Sampailah pengawas datang ke tempat cikgu untuk kutip soalan. Okey, sebab itu adalah masa perjuangan kita. Okey, perjuangan kamu dan juga perjuangan mak ayah kamu. Okey, cikgu pesan kat kamu awal-awal ya. Cikgu pesan bukannya cikgu marah.
Cikgu bagi teknik menjawab memanglah macam ni. Cikgu semangat sikit. Okey, itu adalah 4 teknik dan juga proses yang cikgu listkan kepada kamu. Boleh faham tak ni? Boleh tak faham ni? Ya, okey. Boleh ya? Jelas ah? Boleh. Jelas ah? Boleh. Apa ni semua pandai-pandai. Cikgu sepanjang cikgu mengajar ni, anak murid cikgu semuanya pandai-pandai. Tambah-tambah masa last sekali. Masa pukul 1:30 tu. Oh, dia jadi pandai semua tu. Ada tak soalan? Tak ada soalan cikgu. Okey, jom balik. Semua pandai time-time tu. Okey. Okey, itu adalah 4 proses. 4 proses yang cikgu terangkan kepada kamu. Okey. Sekarang ni kita pergi satu persatu. Proses yang pertama adalah mentaksir tajuk karangan. Okey. Kita tengok ayat yang cikgu bagi ni. Okey, kita tengok ayat yang cikgu bagi ni. Okey, kebelakangan ini kecelakaan maut yang membabitkan bas-bas ekspres semakin kerap berlaku. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya yang menyebabkan kejadian ini berlaku. Okey, ini adalah soalan. Okey, ini adalah soalan. Okey, kata kunci bagi soalan ni adalah kecelakaan maut. Okey, maksudnya dia nak suruh kita tulis apa? Tulis tentang kemalangan maut. Kecelakaan maut tu adalah kemalangan maut. Okey? Dan membabitkan bas ekspres. Yang ni penting. Sebab kemalangan maut ni semua kenderaan boleh berlaku. Boleh berlaku. Kalau kamu baca tak habis, kamu baca takat kecelakaan maut saja, okey? Yang membabitkan bas ekspres ni kamu tak baca, kamu akan tulis pasal kereta, pasal motor, pasal penjalan kaki, pasal van sekolah, pasal lori pasiak. Kamu akan tulis semua kenderaan. Tapi yang dia nak adalah bas ekspres. Bila kamu tulis semua kenderaan, dia akan ambil markah dekat bas ekspres saja. Kalau kamu tak tulis pasal bas ekspres, tak ada lah markah kamu. Okey, sebab tu penting dalam membaca soalan ni. Okey, okey, dan bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan kejadian ini berlaku. Ini adalah kehendak soalan dia. Faktor. Okey, faktor-faktor ni sama dengan apa? Boleh tak? Siapa dia boleh bagi tak perkataan sama maksud dengan faktor-faktor? Punca. Okey, yang satu punca, yang keduanya sebab. Itu adalah perkataan yang sama maksud. Punca, sebab. Itu adalah perkataan yang sama maksud dengan faktor-faktor. Okey, ada juga depa tanya cikgu boleh tak masa saya tulis karangan tu, saya cemui ya nak pakai faktor-faktor, saya buh sebab, boleh tak? Seeloknya kamu ikutlah soalan. Cikgu kata, bukan cikgu kata tak boleh. Dia boleh sebenarnya, tapi ada pemeriksa, dia strict. Dia strict. Okey? Faham kan maksud cikgu kan? Kalau cikgu memeriksa, mungkin cikgu seorang yang longgar. Cikgu asalkan pelajar boleh dapat markah, cikgu akan bagi markah. Tapi ada sesetengah pemeriksa yang strict, yang begitu strict dengan kertas dia. Okey? Itu adalah mentaksir tajuk karangan. Okey. Cikgu nak test kamu sikit. Kita buat quiz di tengah-tengah ni. Okey, kita tengok tafsirkan tajuk karangan ini. Negara kita masih menghadapi masalah bekalan air bersih yang mencukupi, terutamanya pada musim kemarau. Berikan pendapat anda tentang punca-punca berlakunya keadaan tersebut. Okey? Okey. Siapa boleh bagi kata kunci dia kat cikgu? Siapa boleh bagi kata kunci kat cikgu? Bekalan air bersih. Okey, bekalan air bersih. Okey. Siapa dia yang kata tu? Saya.
Siapa dia? Saya tu. Luqman. Luqman. Okey. Okey. Menghadap ni bekalan air bersih, Luqman kata kunci. Okey, bekalan air bersih. Tapi seeloknya kita ambil dekat masalah. Okey, masalah. Bekalan air bersih boleh kalau kita nak ambil, dia boleh jadi kelebihan kelebihan bekalan air bersih. Tapi kita ambil dekat masalah. Okey. Dan mana kehendak soalan dekat karangan ni, dekat soalan ni? Punca. Okey, punca ni adalah kehendak soalan. Okey. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Anda ialah penuntut di salah sebuah pusat pengajian tinggi tempatan yang menggunakan pengangkutan awam. Anda tidak berpuas hati dengan tahap perkhidmatan pengangkutan awam di tempat anda. Anda ingin mengadukan hal ini kepada pihak berkuasa dan memberikan beberapa cadangan untuk membaiki tahap perkhidmatan pengangkutan awam ini. Tulis surat anda itu selengkapnya. Okey, mana kata kunci dekat sini? Mana kata kunci dekat sini? Tidak berpuas hati dengan tahap perkhidmatan pengangkutan awam. Okey, tidak berpuas hati ya, tidak berpuas hati dengan tahap perkhidmatan pengangkutan awam. Okey, ini adalah kata kunci ya. Kehendak soalan dia? Kehendak soalannya mengadukan hal ini kepada pihak berkuasa. Mengadukan hal ini kepada pihak berkuasa. Okey, bolehlah. Dia ada dua kehendak soalan. Mengadukan hal satu, yang keduanya adalah surat. Okey, kalau surat yang kita nak mengadukan hal, kita buat surat rasmi ke surat tak rasmi? Rasmi. Surat rasmi. Rasmi. Okey, sebab apa kita buat surat rasmi? Sebab benda yang kita nak cakap tu adalah sebuah benda yang rasmi. Okey, sebuah benda yang rasmi. Okey, oleh itu kita kena buat surat kiriman rasmi. Ada siapa-siapa tak tahu dah format surat kiriman rasmi? Ada tak siapa-siapa yang tak tahu lagi? 5 tahun belajar dekat sekolah menengah tak tahu surat kiriman rasmi. Ada tak siapa-siapa yang tahu? Yang tak tahu? Cik, tak mengaku lah. Okey, cikgu harap kamu tahu lah. Kamu tahu lah. Okey, apa perbezaan surat kiriman rasmi dengan surat kiriman tak rasmi? Surat kiriman rasmi kita gunakan untuk tujuan-tujuan rasmi. Okey, Musyid boleh tulis soalan apa yang kamu tak faham. Okey? Alamak, apa dia ni? Okey, kalau surat kiriman rasmi kita hanya menceritakan tentang perkara-perkara yang rasmi. Kita nak mohon sesuatu, okey? Kita nak mengadukan hal, okey? Kita nak jemput orang datang ke majlis kita. Okey, itu semua kita pakai surat kiriman rasmi. Okey, surat kiriman rasmi ya. Okey. Kita kena tulis surat kiriman rasmi. Format surat kiriman rasmi apa dia? Siapa dia yang tak tahu surat kiriman rasmi punya format? Format dia yang atas ni adalah alamat. Alamat apa? Alamat pengirim. Alamat pengirim, alamat kita sendiri. Okey. Lepas tu dia ada garisan. Okey. Dia ada garisan. Okey. Dekat baris akhir alamat pengirim ni kita kena tulis apa? Nama negeri, kemudian belah kanan tu yang mana? Yang atas ke bawah? Atas. Tarikh. Okey, tarikh kena huruf besar semua bulan Lepas tu sini alamat apa ni? Alamat penerima. Alamat penerima. Apa tulislah pengurus ke, guru besar ke, yang berhormat ke, datuk ke, datin ke. Okey. Dekat sini kita tulis apa? Selepas alamat penerima? Yang berhormat. Kata sapaan. Kata sapaan ni ada satu je. Tuan saja. Tak kira lelaki ke perempuan ke, tuan saja. Okey? Apa jangan buh puan. Puan tu adalah panggilan peribadi dia. Kalau dia kahwin,
hampa panggil dia puan. Kalau dia tak kahwin lagi, hampa panggil dia cik, kan? Ataupun kamu pergi jumpa di jabatan-jabatan kerajaan, kamu nak panggil puan tak apalah, tapi dalam surat, format surat dia mesti panggilan formal dia adalah tuan. Okey? Kata sapaan ni tuan, lepas tu sini kita tulis apa ni? Tajuk. Tajuk dia ni kita tulislah memohon untuk memperlebarkan jalan raya, memohon untuk memperluaskan masjid di kampung apa, memohon untuk nak menjalankan aktiviti motivasi. Okey? Lepas tu sini hampa tulislah surat hampa, kan? Surat hampa mula dengan kata aluan, lepas tu hampa pergi ke nombor 2 ni hampa bagilah masalah hampa, dan di hujung ni di bawah sekali tu adalah di hujung bawah sekali tu kiri. Terima kasih. Yang tu pun penting juga, sekian terima kasih tu penting juga. Tapi bawah sekian terima kasih tu, yang paling penting sekali adalah tanda tangan. Okey, tanda tangan hampa masukkan jawatan hampa. Jawatan ni selalunya setiausaha lah. Okey, setiausaha. Okey, itu karangan yang rasmi. Karangan tak rasmi, okey, karangan tak rasmi adalah karangan yang kita tulis untuk menyampaikan sesuatu yang tak rasmi. Contohnya, kita nak bagi tahu kawan kita tentang percutian kita di Pulau Redang. Kita tulislah surat kat kawan kita, ceritalah apa yang kita buat kat Pulau Redang tu. Ataupun awak nak hantar surat dekat atuk awak ataupun nenek awak dekat kampung, menemui datukku yang bijak bistana, yang bijak bistari. Cucunda tak boleh balik kampung kerana COVID. Itu hampa tulis surat kiriman tak rasmi lah. Okey, surat kiriman tak rasmi. Okey, perkara-perkara yang tak rasmi kita nak sembang, kan? Tapi hampa sekarang dah tak lalui zaman surat dah, kan? Semuanya Facebook, WhatsApp, kan? Lagi cepat, kan? Okey. Macam zaman saya dulu ada zaman surat dulu. Tambah-tambah masa nak raya, lagilah laku. Postman kira kalut lah nak raya tu. Okey. Ada juga postman yang tak raya. Okey, itu adalah perbezaan rasmi dengan tak rasmi, ya. Alam-alam dah ada soalan surat ni saya tulislah. Yang saya teranglah perbezaan surat rasmi dengan tak rasmi. Okey, itu untuk mentafsir soalan ataupun tajuk karangan. Okey, rangka karangan. Okey, rangka karangan ni adalah step yang nombor 2. Okey, rangka karangan ni adalah step yang nombor 2. Yang pertamanya adalah mengenali tajuk soalan. Yang keduanya rangka karangan. Rangka karangan ni saya bubuh nombor 2 sebab dia penting lah. Okey, sebab dia penting. Okey, kalau kamu tak ada rangka karangan, macam mana kamu nak tulis karangan? Contoh juga sama seperti kamu nak pergi mengorak orang. Kalau kamu tak tahu nama dia, duduk dekat mana, macam mana hampa nak tackle dia? Macam itulah perumpamaan dia. Okey, hampa semua sap-sap lah, kan? Okey, jadi senanglah cikgu nak bagi perumpamaan. Okey, itu adalah perumpamaan dia. Dan rangka karangan ni kamu tak perlu buat panjang-panjang. 10 minit je. Cikgu macam yang cikgu kata tadi tu, 10 minit je kamu perlu menulis karangan, menulis rangka karangan. Kamu yang mana yang terlintas dekat fikiran kamu tu kamu tulis ya. Pakai tak pakai belakang cerita. Okey, pakai tak pakai belakang cerita. Yang penting kita tulis. Okey, contohnya kita tengok soalan dia. Soalan dia adalah tahap penjagaan kesihatan dalam kalangan masyarakat di negara ini masih belum memuaskan. Huraikan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesihatan. Okey, jadi
mana kata kunci bagi soalan ni? Siapa boleh jawab? Mana kata kunci? Halo, mana kata kunci? Penjaga kesihatan. Penjagaan kesihatan. Dalam kalangan masyarakat masih belum memuaskan. Apa ambil dah sampai habis kalau nak selamat. Lepas tu kehendak soalan dia adalah cara. Okey, kalau dapat soalan macam ni, yang mana yang SPM yang mana yang SPM tu apa take note lah sikit. Saya tak boleh bagi secara langsung. Saya kena bagi kabur-kabur sikit. Lagi saya kena tangkap. Okey, yang mana yang SPM saja. Okey. Kalau dapat soalan yang macam ni, pendahuluan ni kita nak tulis apa? Pendahuluan ni kita tulis maksud umum kesihatan tu dulu. Lepas tu kita tulis kerajaan memperuntukkan pembelajaran yang besar terhadap kesihatan dengan harapan rakyat sihat. Berbagai cara untuk menjaga kesihatan. Tulis macam tu dulu, barulah hampa senang nak buat pengisian karangan tu. Okey? Macam dengan ini, okey, isi-isi pun sama juga. Ni isi yang pertama. Nampak? Ni isi yang kedua. Nampak? Okey, isi yang pertama, isi yang kedua. Okey? Okey, ni isi yang ketiga, isi yang keempat, isi yang kelima. Yang ni dia bagi 4 isi saja. Okey, ini dia bagi 4 isi saja. Tapi yang paling baiknya kamu kena bagi 5 isi. Okey, 5 isi. Dan cikgu nak kamu buat rangka karangan ni, okey, sebelum kamu menulis karangan. Okey, sebab apa cikgu nak sangat kamu buat rangka karangan ni? Sebab dalam pengalaman cikgu dah beberapa tahun semok kertas pointer, cikgu tengok ada pengulangan isi. Okey, ada pengulangan isi. Okey, dan cara terbaik untuk nak mengatasi pengulangan isi tu, hampa kena buat rangka karangan. Okey. Okey, rangka karangan kena buat rangka karangan. Okey, kalau tak buat rangka karangan, susah untuk kita nak menulis isi. Okey. Okey, ini tak apa, ini sekejap kita buat. Okey. Sekarang ni kita yang ni yang penting ni. Yang ni penting. Kena okey, hangpa dengar elok-elok yang ni sebab yang ni adalah dia akan mempengaruhi cara awak semua menulis. Okey, cara awak semua menulis. Kadang-kadang pelajar dia dapat teruk dalam karangan bukannya dia tak pandai buat ayat. Bukan dia teruk dalam tata bahasa, bukan dia tak pandai nak mengeja perkataan, tapi dia tak ada idea, dia tak ada apa yang dia nak tulis. Okey? Dan cikgu hadapi masalah yang sama ketika cikgu ambil SPM dulu. Okey? Dan ini adalah cara-cara secara turun-temurun kepada daripada cikgu kepada cikgu. Susahlah kalau cikgu dengan anak murid ni, cikgu kan nak terang dekat anak murid tu payah. Yang ni, okey, yang hangpa tengok sekarang ni adalah nota yang dibagi oleh guru cikgu ketika cikgu di SPM. Kalau hangpa pergi ke negeri Kedah, hangpa akan familiar dengan nama ni. Puan Zarah binti Abu Asad. Puan Zarah binti Abu Asad. Dia bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Yan. Dia merupakan juri utama peringkat kebangsaan, gubal soalan dan juga semok kertas pointer. Okey, dan ini yang dia bagi dekat cikgu. Okey, apa yang cikgu buat, inilah yang cikgu tunjukkan pada kamu. Okey, macam mana kita nak menulis pendahuluan dengan berkesan? Okey, macam mana kita nak menulis pendahuluan dengan berkesan? Yang pertama sekali kita kena tahu pendahuluan ni adalah satu perenggan sahaja, basic. Okey, dan pendahuluan ni kita kena menyatakan tajuk secara umum. Contohnya macam dengan
soalan ni. Okey, dunia hari ini diancam oleh pemanasan global. Bincangkan punca-punca berlakunya pemanasan global. Okey, macam mana kita nak buat menyatakan tajuk secara umum? Kita buatlah pemanasan global adalah masalah yang paling digeruni oleh semua pihak. Itu dah umum dah. Satu ayat. Dia nak 4 ataupun 5 ayat. Lepas tu kita huraian tajuk dengan isu yang relevan dengan keadaan semasa. Okey. Macam mana kita nak buat huraian tajuk dengan isu yang relevan? Tadi kita dah tulis dah. Okey, kita dah tulis dah. Pemanasan global adalah masalah yang paling digeruni oleh masyarakat kini. Contohnya, okey, pemanasan global berpunca daripada sikap tamak manusia dan telah memberi masalah kepada penduduk bumi. Contohnya, yang tu huraian tajuk dan juga isu yang relevan. Okey, dan jangan masukkan isi penting. Kamu nak bagi contoh isi penting tak perlu masuk. Okey, dan huraian tajuk dengan isu yang relevan ini kamu boleh bagi 1 ayat ataupun 2 ayat. Okey, lepas tu kita sambung pula. Tambahan pula, pemanasan global boleh menyebabkan pelbagai penyakit bahaya berlaku dalam kalangan masyarakat. Titik. Hal ini semakin serius, okey, kerana sikap manusia yang tamak halubah. Titiknya. Lepas tu titik. Lepas tu kita nak menyatakan kehendak soalan. Macam mana kita nak menyatakan kehendak soalan? Senang je. Okey, ayat dia fit macam ni. Antara punca pemanasan global berlaku ataupun berlakunya pemanasan global ialah bukan macam tu. Yang tu isi yang pertama. Okey, antara punca bukan antara punca. Terdapat beberapa punca berlakunya pemanasan global pada zaman kini. Itu adalah menyatakan kehendak soalan. Okey, nampak tak? Ini susunan dia. Okey, ayat yang pertama menyatakan tema ataupun tajuk secara umum. Yang tadi ayat mula-mula yang kita buat tadi tu. Ayat yang kedua, isu semasa yang relevan. Okey, hampa boleh pakai juga pada masa kini. Okey, pada masa kini pemanasan global kian menjadi-jadi dan mewujudkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Okey. Ayat yang ketiga, huraian tentang isu semasa. Okey. Ayat yang tadi itulah, pemanasan global juga boleh membahayakan kesihatan masyarakat. Okey. Pandangan umum tentang tema dan tajuk soalan. Pada pandangan saya, pemanasan global ini adalah satu perkara yang serius. Okey, lepas tu barulah kita menyatakan kehendak soalan kita. Okey, macam mana kita nak menyatakan kehendak soalan kita? Kita kena tulis terdapat beberapa punca berlakunya pemanasan global di negara kita. Okay, cukup 5 ayat. Tak perlu panjang-panjang. Okey, faham tak? Untuk perenggan yang pertama ni, pendahuluan ni, faham tak? Faham tak? Kalau faham tak apa lah. Kalau hampa tak faham, saya nak ulang sekali lagi. Okey, faham. Okey, kita tengok. Okey, macam mana ayat dicontoh pendahuluan? Okey, tajuk dia punca-punca pencemaran sungai di negara kita. Okey, yang ni ayat yang pertama. Statistik terkini menunjukkan bilangan sungai yang tercemar di negara ini semakin meningkat. Dia bagi ayat umum, situasi umum tentang pencemaran sungai. Ayat yang kedua, berita-berita pencemaran sungai sering disiarkan di media massa tempatan, sama ada media elektronik maupun media cetak. Dia bagi keadaan yang relevan pada sekarang ni. Okey. Keluhan demi keluhan dan saranan demi saranan gagal menyedarkan
rakyat negara ini tentang kepentingan sungai dalam kehidupan mereka. Yang ini pendapat dia. Bahkan kempen Cintai Sungai yang dilancarkan oleh pihak kerajaan turut gagal mengurangkan bilangan sungai yang tercemar. Yang ini kesan ya, situasi sekarang ni. Okay. Pelbagai punca dikenal pasti sebagai penyebab sungai di negara ini tercemar. Ini adalah ayat kehendak soalan, pelbagai punca. Okay. Jangan masukkan sesekali antara punca-punca, pelbagai punca-punca, tak boleh ya, sebab antara dengan pelbagai itu dah menunjukkan bilangan yang banyak. Okey, ini cara untuk membuat pendahuluan. Okey, sekarang ni kita nak tuliskan sila susun. Yang ni latihan, Okey. Yang ni adalah teknik menguraikan isi karangan. Kenapa dia lari? Okey, teknik menguraikan isi karangan. Okey, kita nak hurai isi karangan. Yang pertamanya 4 atau 5 ayat. Okey, isi kamu ni kena ada 4 ataupun 5 ayat. Okey, yang pertamanya kamu mesti ada pernyataan pokok. Yang keduanya huraian tentang isi pokok dan isi-isi kecil, mengapa, apa, bila, di mana, siapa, bukti dan contoh. Yang ni saya akan terang. Rumusan isi pokok. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, yang pertama sekali, ayat yang pertama kena menyatakan isi pokok atau persoalan yang dihuraikan. Macam mana ayat dia? Nah ni, ayat dia ni. Ayat yang pertama ni, A1 ni. Antara langkah yang perlu dilakukan mematuhi jadual perjalanan dan laluan yang ditetapkan oleh syarikat pengangkutan awam. Yang ni tajuk lain pula. Cara-cara meningkatkan mutu perkhidmatan awam. Okey, antara langkah yang perlu dilakukan ialah mematuhi jadual perjalanan dan laluan yang ditetapkan oleh setiap syarikat pengangkutan awam. Itu adalah ayat pokok, ayat isi pokok. Okey. Yang keduanya adalah kita menghuraikan tentang isi pokok yang dikemukakan. Okey, macam mana dia buat ayat? Hal ini perlu dilaksanakan dengan berkesan agar pengguna dapat mengaturkan waktu perjalanan mereka. Okey, yang ni adalah huraian tentang isi pokok. Kenapa kita nak buat isi yang tadi tu? Yang ketiganya, huraian ataupun pengolahan keterangan tentang isi pokok yang dikemukakan. Ingat ayat yang ketiga dia. Sekiranya syarikat-syarikat berkenaan mengalami kekurangan bilangan kenderaan untuk mematuhi jadual dan laluan perjalanan, mereka perlu mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah ini. Ini adalah huraian pengolahan isi kita tadi itu. Yang keempat, bukti atau apa-apa contoh yang relevan dengan isu yang dibincangkan dalam isi pokok. Okey, dia nak bagi contoh, dia buat ayat macam mana? Misalnya. Okey, misalnya ataupun contohnya. Okey, misalnya ataupun contohnya. Beberapa syarikat pengangkutan awam boleh bergabung membentuk satu konsortium pengangkutan awam yang lebih cekap dan efisien. Itu contoh dia. Okey, ayat 5, jelaslah tanggungjawab syarikat pengangkutan awam perlu dilaksanakan dengan baik bagi memastikan pengguna-pengguna perkhidmatan awam mendapat perkhidmatan yang bermutu dan efisien. Yang ini adalah kesimpulan kecil ataupun rumusan ringkas tentang idea. Okey, ada berapa ayat yang kita kena buat? Adalah 5 ayat. Kita kena buat 5 ayat. Okey, setiap ayat tu penting untuk kita. Setiap ayat tu penting untuk mendapatkan markah kita. Okey. Okey, yang ni sekejap lagi kita buat. Okey, sekarang ni kita pergi kepada penutup. Okey, teknik menulis penutup. Dalam penutup ni ada beberapa. Okey, dalam penutup ni ada beberapa ayat, iaitu 3 atau 4 ayat. Yang pertama sekali kita kena menyatakan saranan kita. Saranan kita. Yang keduanya kita kena menyatakan pendirian kita. Okey. Maksudnya stage kita lah. Okey. Yang seterusnya kita kena
bagi kesimpulan umum dan menyeluruh. Kita bagi kesimpulan umum dan menyeluruh. Okey, macam mana dia buat ayat? Okey, macam mana dia buat ayat? Okey, yang pertamanya rumusan ataupun kesimpulan keseluruhan tentang pembinaan isi. Okey, ayat yang pertama dia buat kesimpulannya, sikap kurang memberi perhatian dalam kalangan ibu bapa kepada anak-anak punca berlakunya gejala lepok. Yang ini adalah punca gejala lepok. Okey, yang itu kesimpulan dia. Kesimpulan umum dia. Yang keduanya menyatakan cadangan ataupun saranan yang sesuai. Kita bagi cadangan kita. Oleh yang demikian, ibu bapa perlu sentiasa mengambil berat dan mengawasi setiap pergerakan anak-anak mereka. Okey, itu adalah cadangan. Yang ketiga, menyatakan harapan tentang isu yang dibincangkan. Okey, sekiranya ibu bapa mengambil pendekatan semikian, gejala-gejala ini akan dapat diatasi dengan mudah. Okey, yang itu menyatakan harapan. Yang keempatnya, menyatakan pendirian tentang pokok persoalan yang dikemukakan. Okey, yang keempatnya, jelaslah ibu bapa memainkan peranan penting dalam menangani kegiatan tidak berfaedah anak-anak dan tidak boleh hanya mengharapkan pihak lain saja. Habis karangan. Okey, ini adalah 3 cara untuk kamu menulis. Yang pertamanya, kamu menulis pendahuluan. Okay. Yang keduanya, kamu menulis isi. Okay. Dan yang ketiganya, kamu menulis penutup. Ada apa-apa soalan tak? Ada, cikgu. Okay. Ada? Ada. Okey, silakan dengan soalan. Saya nak tanya, konsortium tu maksud dia apa? Okey, konsortium tu adalah persatuan. Konsortium tu adalah persatuan. Kalau kamu tengok ada bas nama konsortium, bas persatuan tu. Daripada adalah persatuan pemandu bas ke ataupun apa-apa persatuan ke. Okey, lagi? Tak apa. Soalan yang banyak pun tak apa. Soalan yang banyak pun tak apa. Sebab minggu depan saya jumpa awak semua, saya nak buat karangan ni. Saya nak buat ujian sikit. Ada 1 PM lah. Okey, buat lebih daripada 7 perenggan. Okey tak? Okey, ini masalah pelajar yang terlebih ideal. Okey, masalah pelajar yang terlebih ideal lah. Okey, baguslah. Kalau terlebih ideal, baguslah. Buat lebih daripada 7 perenggan. Kalau saya tak galakkan. Kerana apa? Kerana 7 perenggan tu pun dah mengambil masa yang terlalu lama untuk kamu menulis. Kalau kamu buat 9 ataupun 8 perenggan, masa yang diperuntukkan tu akan melebihi. Sebab kamu dalam kertas yang kedua, kamu kena jawab soalan karangan rangsangan lagi. Karangan rangsangan lagi. Kan? Karangan rangsangan pun dah kena isi yang ataupun masa yang diambil tu banyak. Okey, kamu kena buat karangan rangsangan lagi. Okey, jadi cikgu syorkan kamu buat 7 perenggan saja. Okey, 7 perenggan saja. Okey, dan cikgu highlightkan dekat sini. Okey, cikgu highlightkan dekat sini. Tajuk-tajuk karangan yang cikgu bincangkan pada hari ini, kamu yang ambil SPM kena berjaga-jaga lah. Okey, kena berjaga-jaga. Okey, cikgu tak boleh bagi secara terus, tapi cikgu boleh bagi clue saja dekat kamu. Okey, kamu jaga-jaga lah. Okey. Okey, lagi soalan? Lukman, ada soalan tak? Kenapa? Ada soalan tak? Kenapa? Tak ada. Musyik, ada soalan tak? Syakira, ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Tak ada. Syakira asal mana? Penang ke? Tak. Aduh. Saya asal Kuantan.
Duduk Penang Baru je pindah. Oh, baru je pindah. Okey. Faham ke logat yang cikgu pakai ni? Faham. Faham kan? Okey. Okey, Amal Faiz ada soalan tak? Dah tak ada lah cikgu. Tak ada. Amal asal mana? Kelantan lah? Ya. Kelantan tu kan. Tapi dah lama pun duduk Penang ni. Oh. Cikgu tekor semua putih. Besarlah. Saya ni ada ilmu untuk scan orang tau. Cuba tekan saya. Sebab tu saya dia pilih sebagai guru disiplin. Dia ada ilmu untuk scan orang kot. Tak ada. Hebat sangat tu. Saja. Okey. Don, ada apa-apa soalan, Don? Cakap Don, cakap lah. Ni cikgu kira longgak ni. Kalau ikut SOP fast track, dia suruh buka kamera. Nak buka? Tak payah kena buka, wajib. Tapi cikgu fast track ada sini. Fast track ada mampu aku tak ada. Ada. Pasti jangan tak ada sini. Okey, patutnya kena buka kamera. Tapi cikgu tak maulah, kamu mungkin privacy kamu kan. Jadi cikgu tak maulah, cikgu seorang ya. Okey, Don, ada apa-apa soalan Don? Don ni adalah bukan bekas lah, anak murid cikgu lah masa tuition di USM dulu. Di bawah pusat Uniscience Malaysia. Don dulu. Jadi cikgu letak jawatan di USM, cikgu menolong fast track pula lah. Okey. Okey Don, ada apa-apa soalan tak Don? Takkan Don WhatsApp. Okey, Sri, ada apa-apa soalan Sri? Tak ada cikgu. Sana. Tak ada apa-apa cikgu. Sana. Yo. Okey. Cikgu. Ya. Siapa dia ada? Kalau saya Lokman. Lokman. Kalau jenis macam saya cikgu kan. Jenis macam tak suka saya buat rangka. Kalau saya buat rangka kan tak dia pergi makan masa lama. Macam mana? Kiranya tak mau buat rangka lah. Kalau saya buat rangka kadang dia tarik masa sebab saya buat rangka pun kadang saya buat walaupun rangka kan tapi tu buat tarik isi dulu. Okey, kalau tak mau buat rangka okey, kalau kamu tak mau buat rangka, kamu nyatakan isi saja. Kamu nyatakan isi saja. Dekat tepi kertas tu, kamu tak payah buat huraian dia, kamu buat isi saja. Isi pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Okey, sebab apa? Sebab takut kalau kamu tak ni isi, kamu tak tulis isi, kamu akan hadapi masalah untuk cikgu takut isi kamu mengulang lah, senang kiranya. Okey, kamu kena pastikan betul-betul kamu tak ulang isi kamu tu. Sama ada secara langsung ataupun secara tak langsung. Itu saja. Okey, yang lain tak ada masalah. Wow. Apa yang wow? Main game lah. Ada. Okey, cikgu boleh scan orang ni.
Pun saya Okey. rosak tu, tak ada. Lagi, apa soalan lagi? Lagi soalan lagi. Di soalan. Okey. Okey, cikgu teruskan dengan ni kita dengan pelajaran kita ni. Okey, yang seterusnya, yang terakhirnya adalah menyemak karangan. Okey, seperti yang cikgu katakan tadi tu, kamu dah habis menulis karangan tu, kamu jangan keluar awal lah. Siapa dia yang SPM tahun ni? Ya. Saya. Okey, Saya Syakira, cikgu. Lukman, Amar. Saya. Ahmad. Ya. Siapa yang saya tu? Saya lah. Faiz. Tak kenal saya. Faiz. Ya. Faiz. Afi, Ya. Hazi SPM lah. Ya. Okey. Okey. Bagi calon-calon SPM dan juga calon tingkatan 4 jugalah. Okey, kamu jangan keluar awal daripada Dewan Peperiksaan. Tambah-tambah calon SPM. Sebab kalau kamu keluar awal, kamu dah merugikan duit kamu. Merugikan duit kamu secara tidak langsung. Kerana apa? Kerana duit upah mengawas kamu tu, okey, pengawas kan, cikgu yang datang mai jaga kamu tu kan, dibayar upah. Upah tu duitnya ambil pada duit kamu. Kamu nak ke? Sepatutnya kerja 3 jam, kamu hanya bagi kerja dekat 1 jam setengah saja. Rugilah kan? Kamu gunakan masa kamu sebaiknya. Okey? Untuk nak check apa? Ada 5 item yang kamu perlu check. Yang pertamanya ejaan. Okey? Yang keduanya tanda baca. Okey? Yang ketiganya struktur ayat. Yang keempatnya isi-isi. Yang kelimanya pemerengganan. Okey? Perenggan ni. Yang terakhir ni adalah pemerengganan. Apa itu maksud pemerengganan? Maksudnya kamu ada berapa perenggan. Pastikan ada 7 ataupun at least. At least ni kalau kamu blur sangat lah. Kalau kamu tak tahu lah. Buatlah 6 perenggan. Okey? Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Boleh. Okey. Kenapa? Boleh. Aku budak-budak ni. Okey, kenapa menyemak karangan ni penting? Sebab apa? Ejaan kamu dah buat dah, tata bahasa ejaan. Tanda baca kamu dah buat dah, kesalahan tata bahasa. Struktur ayat kamu dah buat dah, kesalahan ayat kan. Isi-isi ni pemikiran kamu, kebat pemahaman kamu. Pemerangan ni adalah teknik dia lah. Okey, 4 daripada item ni kamu dah buat dah untuk kertas yang pertama. Okey. Jadi ini adalah kunci dia. Kalau kamu nak tahu kenapa banyak pelajar yang gagal bahasa Melayu, sebab apa? Sebab karangan dia. Okey? Tak percaya kamu boleh test. Okey? Okey, faham tak untuk pembelajaran kita pada hari ini? Faham tak? Faham tak? Siapa yang tak faham? Siapa yang tak faham? Faham. Faham lah? Okey. Kamu ni kira untung lah. Kamu ni kira pelajar saya di batch yang terakhir lah. Selepas ni insya-Allah saya dah tak mengajar lah, insya-Allah. Saya akan naik ke pengurusan. Okey. Okey, jadi kalau awak nak jumpa saya, awak kena pergi JPN lah. Oh, cikgu JPN sekarang ya? Bagaimana? Aduh, boy. Okey. Ada tak ada apa-apa soalan? Okey, tak ada apa-apa soalan, kita teruskan dengan latihan kita. Okey, latihan kita yang pertama. Cikgu nak. Okey, apa nampak tak ni? Okey. Nampak tak ni? Okey. Yang ni
cikgu tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Cikgu nak senang je. Mudah je kerja hangpa. Hangpa susun ayat-ayat ni mengikut format yang cikgu ajar tadi. Boleh tak? Boleh. Boleh ya? Okey. Cikgu bagi masa dekat hangpa untuk baca dan juga siapkan 5 minit. Dah nak abang dah. Ha? Senang. Apa dia? Nak abang. Apa? Okey, boleh. Baik. Okey, siapa yang tak siap lagi? Siapa yang tak siap lagi? Saya. Sekarang ni semua orang jadi Tak siap lagi. hantar personal ya. Okey. Baik. Okey, kita tengok ah. Mana dia personalnya? Okey. Okey, kita tengok ah. Okey, kita baca dulu. Okey, ayat yang pertama, amboi. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Bahkan corang kata sayangi nyawa anda seolah-olah tidak wujud dalam diri pengguna jalan raya di negara kita. Okey, namun begitu berita yang menyayat hati ini masih kurang berkesan menyedarkan pengguna-pengguna jalan raya. Okey, ayat yang ketiga, oleh itu langkah-langkah yang berkesan haruslah dilaksanakan agar jumlah kecelakaan jalan raya yang kian membimbangkan dapat dikurangkan. Okey. Yang keempatnya, kemalangan jalan raya yang dilaporkan saban hari sudah menjadi asam garam setiap kali kita membaca akhbar atau menonton rancangan berita. Okey, ayat yang kelima, berita anak kehilangan ibu bapa kehilangan anak atau keluarga meratapi pemergian orang yang tersayang kerap menjadi tajuk berita apabila kecelakaan jalan raya berlaku. Okey. Boleh tak bagi ayat yang pertama, Haziq Afjad. Ayat yang pertama.
Kemalangan jalan raya yang dilaporkan saban hari sudah menjadi asap garam setiap kali kita membaca akhbar atau menonton rancangan berita. Okey. Sorry. Okey, yang tu untuk Aziz Afjar. Ya. Okey. Okey, ada lain-lain cadangan ayat yang pertama? Tak ada. Tak ada? Okey. Okey, ayat yang pertama adalah ayat yang kelima. Berita anak kehilangan ibu bapa kehilangan anak atau keluarga meratapi pemergian orang tersayang kerap menjadi tajuk berita apabila kecelakaan jalan raya berlaku. Tu ayat yang umum. Ayat yang umum lah tu. Okey? Yang pertama ni kita kena bagi ayat yang umum. Ayat yang nombor 2 adalah keempat. Kemalangan jalan raya yang dilaporkan saban hari sudah menjadi asam garam setiap kali kita membaca akhbar atau menonton rancangan berita. Itu ayat yang kedua, iaitu ayat yang menerangkan ayat yang pertama. Okey. Ayat yang ketiga, namun begitu berita yang menyayat hati ini masih kurang berkesan menyedarkan pengguna-pengguna jalan raya. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, ayat yang pertama. Bahkan cogang kata sayangi nyawa anda seolah-olah tidak wujud dalam diri pengguna jalan raya di negara kita. Okey, itu ayat yang keempat. Ayat yang last sekali, oleh itu langkah-langkah yang berkesan haruslah dilaksanakan agar jumlah kecelakaan jalan raya yang kian membimbangkan dapat dikurangkan. 5 ayat. Okey, nanti awak tengok balik. Okey. Susun ayat pun salah ni. Macam mana cerita ni? Boleh. Ha? Boleh. Okey, ni perenggan isi. Okey, ni perenggan isi. Okey, awak buat. Okey, yang ni yang pertama. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Okey. Okey, awak isi. 5 minit saya bagi kat awak.
Okey. Siap lagi? Siap lagi semua? Dah. Oh. Letih hari ni ya. Okey. Okey, kita tengok. Okey, ayat yang pertama. Ayat yang ke bawah. Lima. Okey, ayat yang kelima. Pengguna jalan raya perlu kembali menghayati cogan kata biar lambat asal selamat, pandu cermat, jiwa selamat. Okey. Ayat yang kedua. 3. 3. Okey, inilah kata-kata. Okey, betul lah. Inilah antara kata-kata yang hikmat yang harus menjadi amalan kita apabila berada di jalan raya. Okey. Okey. Ayat yang ketiga. Nombor 1. Ha? Nombor 1. Kiranya para pemandu serta jaya mereka beri peka keadaan sekeliling. Ayat yang ke berapa? 1. Pertama. Satu. Sekiranya para pemandu senantiasa berhati-hati di jalan raya, mereka akan menjadi lebih peka akan keadaan sekeliling. Okey, betul. Ayat yang keempat. Nombor 4. Umpamanya apabila berlaku satu, mereka lebih berkemungkinan untuk bertindak balas dengan pantas dan selamat. Okey. Yang kedua, jelaslah sikap-sikap jelaslah sikap hati-hati di jalan raya, faktor utama yang harus ada dalam diri setiap pengguna jalan raya. Okey ya, itu untuk apa? Penyusunan isi. Okey, penyusunan isi. Okey, penutup. Okey, penutup. Yang ni ayat yang pertama, kedua, ketiga, Sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah Empat. dan dapat menilai. Okey. Ini ada ayat. Jalan raya merupakan pihak berlaku jalan raya. okey. Okey. Okey, ayat yang pertama mana? Nombor 4. Nombor 4. Natijahnya cara-cara untuk mengelakkan kemalangan jalan raya seperti yang dinyatakan di atas bukanlah satu rahsia. Okey. Yang kedua, Nombor 1. okey, usaha-usaha tersebut sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah dan dapat mengelakkan kemalangan serta menyelamatkan nyawa jika diamalkan. Okey. Yang ketiga, Nombor 3. Nombor 3, ingatlah kita sebagai pengguna jalan raya, pengguna jalan merupakan pihak paling dominan untuk mengurangkan berlakunya kecelakaan jalan raya. Okey. Yang keempat, dengan ini diharapkan kadar kecelakaan jalan raya di negara ini akan terus berkurangan pada masa hadapan. Okey. Okey, boleh? Okey, itu adalah
penyusunan untuk isi. Okey, penyusunan untuk isi ya. Okey. Jadi kita dah tengok macam mana cara ataupun proses untuk melakukan karangan, karangan, dan cikgu berharap akan membantu sedikit kamu untuk kamu untuk kamu membuat panduan untuk menjawab soalan karangan, soalan karangan. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okey, sebelum tu yang ni yang main tadi. Okey. Okey. Haziq, Don, Sri, Lukman, Mushib. Okey, siapa yang tak ada nama dekat sini? Saya. Syakira. Okey, Syakira. Lagi? Ahmad. Lagi? Habis kan? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okey, 7 orang. Betul ya? 7 orang. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada dah cikgu. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, kita jumpa lagi minggu depan. Jumpa di lagi. waktu yang sama. Dan sat lagi kelas sejarah tingkatan 5 pukul 8.30 Okey. Okey. Pukul 8.30 Okey. tau. Okey. Baik. Nanti kamu masuk link untuk part yang pertama tu. Okey, Baik. sekian. Salam maghrib. Terima kasih. Baik, terima kasih cikgu. Sama-sama. Oh.